Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Naib Abdurrahman, nombor matrik S66868. Pada hari ini saya akan menunjukkan beberapa jenis balutan yang kita gunakan dalam kecemasan. Jenis balutan ini kita gunakan adalah untuk bantuan awal sementara menunggu bantuan tiba. Jenis balutan ini juga boleh digunakan untuk membantu mangsa dalam kemalangan, kecederaan ataupun kecemasan. Jadi mari kita mulakan. Baik, yang pertama adalah balutan tangan. Pertama kali adalah letakkan kain andor di hadapan mangsa dan pastikan tangan mangsa berada dalam keadaan yang betul dan selesa. Bawa bucu kain andor ke belakang, silangkan dan lakukan ikatan buku sila. Ikatan buku sila kerap digunakan di dalam mana-mana balutan kerana ia mudah dibuka dan kemas. Kita perlulah tanya keadaan mangsa adakah terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Kita perlu pastikan mangsa dalam keadaan selesa. Di sini kita menyimpulkan hujung bucu kain andor dan simpulkan dan bawa masuk ke dalam untuk kekemasan. Seterusnya kemaskan lebihan-lebihan kain, masukkan ke dalam untuk lebih kemas. Pastikan posisi tangan mangsa dalam keadaan yang betul. Ikatan juga perlulah betul supaya mudah untuk dibuka. Baiklah, yang kedua adalah teknik balutan cincin. Di sini saya akan menunjukkan cara melipat kain andor untuk membuat balutan cincin. Pertama kita ambil puncak kain andor dan bawakan ke tapak. Lalu kita lipatkan menjadi kecil dan panjang untuk senang digulungkan. Di sini adalah kain andor yang sudah dilipat sebentar tadi. Di sini contoh bahan yang tersusuk di bahagian anggota badan. Contohnya kayu tersebut. Anggaran kayu 2 jari. Jadi untuk membuat gelungan kita perlulah anggar lebih besar sedikit daripada bahan tersebut supaya bila kita gulung nanti dia tidak terlalu ketat. Jadi kita akan buat simpulan satu dan kita akan gelungkan lalu membelit-belit di dalam gelungan tersebut sehingga hujung kain habis dan menjadi bentuk cincin yang tebal. Kain andor dibelit sehingga ke hujung kain. Dan di hujung kain seperti biasa kita lakukan ikatan buku sila untuk memudahkan kain dibuka dan ikatan menjadi lebih kemas seperti yang dipaparkan. Seperti ini ialah gelungan balutan cincin. Sini adalah contoh balutan cincin dan bahan yang tersusuk pada mangsa. Balutan cincin akan disarungkan ke dalam bahan yang tercucuk pada mangsa dan kita mengambil roll bandage untuk membalut
cincin tersebut supaya tidak bergerak dan mengekalkan bahan yang tercucuk tersebut supaya tidak bergerak untuk dibawa ke hospital. Ini adalah bantuan awal sahaja untuk kerawatan seterusnya. Balut roll bandage sehingga habis dengan kemas dan tidak terlalu ketat. Di sini saya tunjukkan cara untuk meleraikan ikatan buku sila pada teknik balutan cincin ini. Tarik dan terus. Yang seterusnya adalah teknik balutan figure 8 menggunakan roll bandage. Bayangkan di situ adalah luka dan kita perlu membersihkan luka terlebih dahulu menggunakan alcohol swab atau sebagainya. Seterusnya meletakkan kapas, lalu kita mengambil roll bandage dan melilit 2 kali. Lalu kita melilit ke belakang dan ke depan semula. Lebihkan anggaran 1/3 sebelum ini. 1/3 lebihkan. Lilit, ulang langkah tersebut dan lilit ke belakang lagi. Ulang lagi. Langkah ini diulang sehingga kain roll bandage ini habis satu gulung atau mangsa selesa dengan keadaan tersebut. Gulungan ini tidaklah terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Untuk pengakhiran, kita menggulung 2 kali di bahagian pergelangan kaki dan mengambil kunci untuk mengetatkan kain roll bandage supaya tidak bergerak. Kita kemaskan kain roll bandage. Seterusnya adalah balutan kepala. Digunakan apabila tercedera di bahagian kepala. Gulungkan di tapak kain anduh sekali dan letakkan di atas kepala mangsa. Silangkan kain anduh di bahagian belakang dan bawa kembali ke hadapan dan kita lakukan ikatan buku sila. Ikatan itu perlulah mengelakkan daripada luka. Kalau luka ada di bahagian itu, kita ikat di bahagian selainnya. Ambil kain yang berlebihan dan selitkan di atas kepala di tepi ikatan supaya lebih kemas. Bahagian belakang kita kemaskan juga. Ekor kain anduh tu kita masukkan ke dalam dan gulung untuk kekemasan supaya tidak berjuntai dan Satu, dua, tiga. Yang seterusnya adalah balutan telinga. Balutan ini digunakan apabila mangsa mengalami kecederaan pada telinga yang mengakibatkan pendarahan atau sebagainya. Contohnya di bahagian telinga kiri mangsa, letakkan kain anduh yang telah dilipat dan silangkan dan bawa kembali kain tersebut di bahagian telinga. Kemaskan di bahagian hadapan, menutup sebahagian daripada mata mangsa. Elakkan daripada mengikat
simpulan di kawasan mangsa tercedera untuk mengelakkan mangsa lebih mengalami sakit. Selain itu, kita akan kemaskan lebihan-lebihan dan masukkan dan selitkan di dalam simpulan tersebut. Di sinilah balutan telinga. Balutan telinga. Cara meleraikan ikatan buku sila, tarik sebahagian dan terus tarik. Untuk meleraikan ikatan balutan tersebut, seterusnya adalah balutan bahu. Bila mangsa yang tercedera di bahagian bahu, ini adalah balutan yang perlu dilakukan pada mangsa. Bahagian tapak kain andu diletakkan di atas bahu. Silangkan hujung tali andu dan kita ikatkan di sisi bahu. Lakukan balutan dan simpulan buku sila seperti biasa dan kemaskan. Selitkan kain andu di atas. Masukkan sehingga kemas. Tanya mangsa adakah selesa. Siap ikatan. Cara meleraikan ikatan ini, balutan ini. Balutan yang terakhir adalah balutan tangan, balutan tapak tangan. Letakkan tapak tangan mangsa yang tercedera di dalam kain andu. Kain andu bucu kiri dan kanan dibawa bersilangan. Silang ujung tali kain andu dan bawakan ke atas. Gunakan simpulan buku sila seperti biasa. Kiri di atas kanan dan kanan di atas kiri. Dan macam biasa, kita akan kemaskan supaya nampak kemas dan selesa bagi mangsa. Siap ikatan tangan. Cara meleraikan ikatan buku sila di balutan tangan.